Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam program Memacu Kejayaan bersama Ekonomi 3767 SPM 2021 siri yang kedua. Saya, Cikgu Khairul Anwar bin Abdul Salam dari SMK Datuk Haji Ahmad Said akan membentangkan kaedah cara menjawab dan penandaan soalan rubrik. Sekarang, cikgu akan jelaskan beberapa kepentingan soalan rubrik dan bagaimana kita mengenali ianya soalan rubrik. Soalan rubrik dikenali dengan satu soalan yang memberi markah yang tertinggi dalam kertas 2 bahagian B. Soalan rubrik berupaya memberi markah yang banyak berbanding dengan soalan lain dalam kertas 2. Soalan berbentuk respon terbuka. Tiada skema disediakan untuk soalan ini. Jadi calon bebas menjawab dan pemeriksa ataupun guru akan menanda kertas calon berdasarkan idea dan huraian yang diberikan. Calon wajib menjawab secara karangan dan markah akan dipotong jika calon jawab secara point form. Calon juga mesti memberi satu pendirian untuk soalan berbentuk setuju atau tidak setuju. Markah akan dipotong jika calon jawab secara tidak berpendirian. Contoh, calon menjawab setuju diikuti dengan jawapan tidak setuju atau sebaliknya. Sekarang, kita cuba lihat satu soalan SPM yang berbentuk rubrik. Soalan 5 dalam SPM 2019. Soalan yang telah diubah suai, bagaimanakah tindakan kerajaan menurunkan harga minyak memberi kesan kepada firma dan negara? 9 markah. Jadi ini adalah satu bentuk soalan rubrik kerana markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 9 markah dan jika kita lihat pada SPM 2019 soalan 5, markah yang paling banyak adalah pada soalan ini. Jadi ini adalah soalan rubrik. Sekarang kita lihat satu contoh jawapan yang terbaik yang disediakan oleh Puan Nur Safina binti Syawri daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Abdul Rahman Putra. Harga RON 95, RON 97 dan diesel didapati menurun di pasaran. Oleh itu, harga minyak ini relatifnya menjadi lebih murah dari sebelumnya. Tindakan kerajaan ini akan menurunkan kos pengeluaran dalam pengoperasian firma. Perenggan pertama ditandakan dengan A1, iaitu idea pertama oleh penulis. Perenggan yang kedua, pengurangan dalam kos pengeluaran akan meningkatkan penawaran sesuatu barang. Justru itu, firma akan dapat mengeluarkan barang dalam skala yang besar dan faedah dagangan akan dapat diperoleh serta mengurangkan kos seunit. Keadaan ini boleh ditunjukkan oleh rajah di bawah. Untuk perenggan kedua, calon memperolehi B1, iaitu huraian ke atas idea yang pertama. Seterusnya, Cikgu Safina menunjukkan satu rajah yang menunjukkan peningkatan penawaran oleh firma. Markah untuk rajah ini diletakkan sebagai C1
kerana ianya lengkap dan sempurna. Ada paksi harga dalam RM dalam paksi menegak, manakala kuantiti dalam unit untuk paksi melintang. Ada juga ditandakan sifar untuk titik asalan. Seterusnya, untuk penerangan rajah, pada keseimbangan asal I sifar, harga P sifar dan kuantiti Q sifar. Pertambahan penawaran ditunjukkan oleh peralihan keluk penawaran dari S sifar ke S1 sementara permintaan tetap. Maka berlaku lebihan penawaran. Pada keseimbangan baru I1, harga P1 dan kuantiti Q1. Harga turun dari P sifar ke P1, kuantiti meningkat dari Q sifar ke Q1. Huraian rajah memperolehi satu lagi markah untuk C dan ditandakan sebagai C1A. Untuk perenggan yang seterusnya, calon ini ataupun jawapan Cikgu Safina memberi satu lagi huraian lanjut, iaitu peningkatan penawaran firma akan meningkatkan permintaan terhadap faktor pengeluaran seperti buruh. Oleh itu, ia meningkatkan peluang pekerjaan kepada masyarakat dan merancangkan aktiviti dalam ekonomi. Keadaan ini akan menyebabkan kepesatan dalam pertumbuhan ekonomi. Ini juga akan menggalakkan kewujudan pelbagai industri. Seterusnya, KDNK dan pendapatan negara meningkat. Dan huraian selanjutnya ada di bawah. Peningkatan pendapatan negara membolehkan kerajaan meningkatkan perbelanjaan, sama ada perbelanjaan pembangunan atau perbelanjaan mengurus. Contohnya, kerajaan mampu membiayai pelbagai projek pembangunan seperti membina sistem pengangkutan yang lebih baik, infrastruktur yang baik akan menarik pelaburan asing sekaligus meningkatkan imej negara. Dan perenggan ini merupakan C yang seterusnya. Jadi keseluruhan jawapan terbaik daripada Cikgu Sarfina ni adalah di tahap yang ketiga, 4C, dan ada dua pihak yang dibentangkan, maka jawapan ini berupaya menghasilkan 9 markah. Seterusnya, kita lihat soalan rubrik yang kedua, iaitu soalan 7 SPM 2019. Satu soalan yang berkaitan dengan cukai. Soalan, bincangkan kesan pelaksanaan cukai di maklumat 1 ke atas agihan pendapatan rakyat negara berkenaan. 9 markah. Soalan ini adalah soalan rubrik kerana dalam soalan 7 bahagian B, soalan ini adalah soalan yang memberi markah yang tertinggi. Untuk soalan 7, jawapan telah disediakan oleh Puan Aniza binti Ismail daripada SMK Sri Nibong. Anak-anak boleh melihat cadangan jawapan yang terbaik ini dan mengambil contoh untuk menjawab soalan SPM akan datang. Sebagai permulaan, cikgu akan baca dahulu cadangan jawapan yang diberikan dalam perenggan pertama. Cukai dalam maklumat 1 ialah cukai regresif.
Cukai regresif ialah bentuk cukai yang kadarnya semakin menurun apabila pendapatan bertambah. Manakala agihan pendapatan ialah merujuk kepada pembahagian jumlah pendapatan antara individu atau kumpulan dalam ekonomi. Contoh seperti jadual di atas. Apabila pendapatan RM10,000, beban cukai ialah 3.6%. Tetapi, pendapatan RM100,000, beban cukai ialah 0.36%. Ia memberi beban yang lebih besar ke atas golongan berpendapatan rendah berbanding dengan golongan berpendapatan tinggi. Contoh bagi cukai regresif ialah cukai barang dan perkhidmatan (GST) yang diperkenalkan pada April 2015. Dalam perenggan yang pertama, cukai regresif itu adalah idea yang pertama dan ditandakan sebagai A1. Seterusnya, huraian untuk cukai regresif ditandakan dengan B1. Seterusnya, ditandakan pula B1A untuk huraian lanjut untuk cukai regresif. Huraian ini berdasarkan angka yang terdapat dalam jadual yang telah diberikan. Seterusnya, calon berupaya mendapat huraian lanjut seterusnya iaitu C1 dengan contoh jawapan yang tepat yang diberikan iaitu cukai barang dan perkhidmatan. Seterusnya, cikgu akan baca cadangan jawapan dalam perenggan kedua. Golongan kaya dan miskin memerlukan makanan dan keperluan asas yang lain. Barang makanan seperti beras dan gula adalah mempunyai keanjalan permintaan harga kurang daripada 1 ataupun tidak anjal, yang bererti makanan adalah barangan keperluan wajib. Beban cukai yang lebih besar kepada golongan berpendapatan rendah menyebabkan jurang pendapatan menjadi lebih besar dan menyebabkan kuasa beli golongan berpendapatan rendah B40 semakin menurun dan seterusnya menyebabkan taraf hidup mereka jatuh. Secara relatifnya, bentuk cukai regresif memberi kesan terhadap agihan pendapatan. Golongan kaya juga mempunyai pendapatan yang lebih banyak untuk disimpan, sedangkan golongan miskin dibebankan hasil pendapatan mereka ke tahap maksimum hingga tiada simpanan untuk masa depan. Untuk perenggan kedua ini, huraian calon sehinggalah ayat yang menyebabkan taraf hidup mereka jatuh untuk golongan B40 ditandakan sebagai C1A. Manakala untuk perenggan yang seterusnya ditandakan dengan C1B yang menunjukkan betapa beban yang lebih besar yang terpaksa ditanggung oleh golongan B40. Sekarang kita lihat kesan yang lain, yakni kesan positif yang dihasilkan oleh cukai regresif. Cikgu bacakan perenggan yang ketiga ini.
Tetapi dari satu segi, bentuk cukai regresif memberi kesan yang baik seperti mengurangkan perbelanjaan masyarakat terhadap barang bukan keperluan seperti rokok, arak dan lain-lain. Barang-barang seperti ini boleh membahayakan kesihatan dan perbelanjaan semakin meningkat jika ahli keluarga terus membeli barangan ini. Secara tak langsung, tahap kesihatan masyarakat akan terjamin dan seterusnya mengurangkan perbelanjaan perubatan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh rokok dan arak. Selain itu, ia juga dapat membendung kanak-kanak dan remaja daripada membeli barang-barang yang memudaratkan kesihatan ini apabila harga barangan tersebut mahal. Untuk perenggan yang ketiga ini, kesan baik yang diperolehi dari cukai regresif ditandakan sebagai A2. Seterusnya, huraian kesan positif seterusnya memperolehi B2. Dan akhir sekali, perenggan ini menghasilkan C2. Perenggan yang terakhir, cikgu bacakan. Secara kesimpulannya, pelaksanaan cukai di maklumat 1, iaitu cukai regresif, memberi kesan terhadap agihan pendapatan, iaitu beban yang lebih besar ke atas golongan berpendapatan rendah berbanding golongan berpendapatan tinggi, yang menyebabkan wujud jurang pendapatan yang besar. Jurang pendapatan yang besar dalam masyarakat boleh memberi kesan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, guna tenaga dan menimbulkan konflik antara kelas sosial. Tetapi ada kebaikan dari segi mengurangkan perbelanjaan masyarakat terhadap barang yang boleh memudaratkan kesihatan. Kesimpulan sebegini, calon memperolehi markah huraian lanjut yang seterusnya dan ditandakan sebagai C3. Jadi, bentuk jawapan sebegini memuaskan untuk memperolehi markah penuh disebabkan adanya kesan positif dan kesan negatif. Jadi, untuk jawapan ini ditandakan sebagai tahap 3, 5C, ada dua pihak dan markah penuh diperolehi, iaitu sebanyak 9 markah. Semoga perkongsian ini dapat memberi idea untuk anak-anak menjawab soalan berbentuk rubrik dengan jayanya. Untuk guru, begitulah kaedah penandaan soalan rubrik. Akhir kata dari cikgu, selamat menjawab SPM 2021.